Soalnya seperti Cik Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada panel dan rakan-rakan. Saya pun tidak tahu sama isu saya sesuai kat sini saya juga. Tapi yang relate sikit dengan masalah tadi tu. Semua orang isu besar kanan. Tapi saya kira pasir itu adalah tanah. Betul. Kalau pasir itu adalah tanah. Di mana banjir? Di kawasan Parlimen Tanjung Piang keseluruhannya bawa ke dalam mata sungai Culai sekali. Masalahnya ialah sekarang ni saya baca-baca pemandang English tentang penampakan tanah, penampakan pantai yang begitu luas, mahal luas. Yang saya tahu di sini, kalau kita mahal luas tidak, apa yang tuan tu, jelas luas kawasan yang nampak. Jadi apabila tampakan yang berlaku, kesan yang pertama sekali kesannya adalah penilaian. Yang mana nelayan ni sebelum adanya kerajaan Barisan Nasional, sebelum adanya Malaysia, sebelum adanya tanah Melayu, mungkin sebelum zaman orang bersuara, nelayan telah mendominasi kawasan itu dan menggunakan kawasan itu sebagai tempat berhenti harta. Tapi apabila tampak tadi berlaku, ekosistem boleh. Sekarang Makanya itu juga boleh. untuk pembangunan. Contoh ketiga. Betul ini kan tak terbalas kalau tentang meninggal. Tanggung jawab program, kemudian dengan PDB, tadi kita dan kemudian sekarang ni petrokimia. Kemudian kita expand pula kawasan tu, dah tanah dah cukup. Dia nak luaskan kawasan tu, keliling kawasan pantai penuntut yang akan tambah. Saya tak tahu berkenaan lagi hari ini pun tak terlepas apa semua tak terlepas. Dia tak Malaysia dan minggu ni dia buka tak bertunang, tak ada bertunang, tak payah nikah terus dia bertunang. Dia kan ini sebarang kawasan dia Alhamdulillah, satu benda pun tak ada. Kata dia Tanjung Merauke tak ada banyak pemasan, PTP tak ada banyak pemasan, yang banyak pemasan sikit yang petrokimia ni dia punya petrokimia Asia Petrohak PTH. Itu adalah dua kampung yang dapat ada sebagai kes yang pun bukan keseluruhan dia. Tapi majoriti ini kawasan yang punya ini adalah kawasan nelayan. Kalau kita tidak pertahankan, tak dapat bantu kawasan ini, kawasan atau penempatan nelayan dan keseluruhan nelayan yang menciptakan yang berkawasan sungai sehingga berkawasan Ethiopia masalah dalam pantai itu adalah besar pada sebuah politik yang berasaskan ikan. Kalau kita tak pertahankan dalam ini, kita tidak berjuangkan tentang penempatan laut ini, ekosistem laut kolom, banjir juga tidak berlaku bersama rumput yang berfungsi sebagai sepan penyerap tanah tadi telah dimanfaatkan. Banjir anytime. Okey, itu je. Terima kasih. Siapa Rahman Yusuf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada kaitan dengan masalah tanah raya. Jadi di sini tuan-tuan dan puan dan sahabat sejahtera Islam. Jadi di sini saya ada dua isu. Yang pertama, ini bukan masalah pribadi, tetapi masalah hukum berat. Masalah yang pertama yang saya nak bawakan ialah masalah yang dihadapi oleh sebahagian peserta-peserta tanah rancangan Risda di Jabal Luar Batu 15 Mesir. Jadi mereka ini telah dapat tanah daripada kerajaan dengan tanah dunia Rizal Melayu lebih kurang 5 ekar seorang dan diusulkan oleh Tuan Risda dengan tanaman kelapa sawit. Jadi masalah yang timbul adalah apabila Risda telah mengusulkan tanah ini dan melalui satu perjanjian yang mana perjanjian yang ditandatangani oleh peserta pada peringkat awal ialah untuk tanaman getah, tetapi bila dah siap teres getah, pihak Risda menukarkan tanaman ini kepada kelapa sawit. Jadi bila teres ini, teres getah dan teres kelapa sawit ini dia berbeza jaraknya, menyebabkan pokok kelapa sawit yang ditanam itu rapat dan tidak ada hasil. Jadi mengikut perjanjian ini ditandatangani selama 10 tahun daripada tahun 1998 hingga 2008, maknanya sudah tamat. Tapi apa yang berlaku, sebagian daripada peserta ini bila sudah tamat perjanjian ini, mereka mengambil keputusan untuk keluar daripada penggunaan Risda. Tetapi pihak Risda mengatakan perjanjian masih belum tamat sebab masih berhutang
dan pihak ISDA rupanya dia gagal mengerti hutang dalam masa 10 tahun. Jadi dia tidak membenarkan peserta ini mengusulkan sendiri. Ekoran daripada itu, peserta ini telah mengambil keputusan untuk mengusulkan sendiri dalam mereka. Dalam masa yang sama, pihak ISDA telah mengambil tindakan mahkamah kepada peserta, dan pada 29 dari bulan 3 lepas, satu perbicaraan telah diadakan di Mahkamah Mesir. Jadi peserta telah hadir untuk perbicaraan, dan mereka tidak mengaku salah dalam kes ini, dan mereka minta untuk dibicarakan, dan perbicaraan akan berjalan pada 12 hari bulan April ini. Dan mereka ini adalah terdiri daripada peserta yang berkemas dan tidak ada upaya untuk menaja perbicaraan. Jadi sebagai daripada mereka berhasrat untuk dapat bantuan daripada segi guaman dan sebagainya, atau nasihat guaman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya nak utarakan di sini ialah masalah tanah anak-anak yatim di kebanyakan anak-anak yatim Islam dalam Mesir. Tanah ini seluas 626.56 ekar. Jadi tanah ini telah diusulkan oleh satu syarikat yang ditanam dengan kelapa sawit. Masalah dia, setelah saya baca perjanjian di antara kebanyakan anak yatim dan syarikat, perjanjian ini tak ada tempoh masa. Maknanya pihak syarikat akan boleh mengusulkan tanah ini terus-menerus. Jadi saya mengambil satu inisiatif untuk membawa perkara ini kepada pengetahuan umum, dan telah buat satu persidangan akhbar pada 13 bulan 3 lepas, dan hanya yang ada adalah akhbar Cina dan akhbar Melayu tak ada. Jadi orang Melayu kita tahulah. Jadi apa yang saya nak kata di sini adalah supaya perjanjian ini dikaji semula, supaya kepentingan anak yatim ini tidak terlepas milik tanah mereka kepada syarikat yang berkenaan. Dan juga ada juga tanah anak-anak yatim ini yang merupakan kawasan pasir di Jawa seluas 117 ekar. Hingga sekarang tanah-tanah pasir ini tidak dapat diusulkan sebab birokrasi. Dan di antaranya adalah tanah ini telah dijual 2 kali. Satu anak yatim, dua anak yatim menjual kepada satu syarikat, dan syarikat yang pertama dah jual kepada syarikat yang kedua. Tetapi sampai sekarang pasir-pasir ini tidak boleh dikomersialkan untuk anak yatim. Jadi saya cadangkan supaya perkara ini dibawa kepada kerajaan Johor, supaya perjanjian ini dapat dikaji semula, dan juga peserta-peserta Islam ini dapat pembelaan yang sewajarnya, sebab mereka perlukan pembelaan. Dan saya cadangkan begini, tuan-tuan dan puan yang berada bersama-sama kita mempunyai masalah yang sama, terutamanya masalah pemilikan tanah. Saya menyuruh tuan-tuan dan puan sama-sama kita hadir pada hari ini dan menghadapi apa juga kemungkinan untuk mendapatkan hak kita, dan kita kalau boleh bersama-sama dengan ahli undang kuasa untuk memanjang kepada pada tingkat kerajaan negeri, dan kalau boleh ke parlimen. Dan tuan-tuan dan puan punya satu keberanian untuk hadir walaupun kita terpaksa mengadakan demonstrasi. Saya sudah dengan Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.